Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, ini keputusan siasatan video viral ataupun gambar viral yang memaparkan seorang ahli parlimen daripada Parti Bersatu didakwa menghisap vape di dalam Dewan Rakyat. Akhirnya, beliau tampil memberikan penjelasan, penerangan dan juga membela diri ketika disiasat atau ketika diminta memberikan keterangan kepada Dewan Rakyat. Kata beliau, yaitu ahli parlimen daripada Parti Bersatu tersebut, dia mengatakan bahawa dia bukan hisap vape, tetapi saya letak pen di bibir secara spontan. Jelas Ikmal Hisham pada parlimen. Namun dalam komen-komen daripada netizen, mereka mempersoalkan mengapa meletakkan pen di bibir pada ketika itu, dan mereka juga bertanya kenapa seakan-akan perbuatan itu menghisap vape, kata mereka. Namun demikian, Ikmal telah pun menjelaskan dia meletakkan pen di bibir secara spontan. Ahli Parlimen Tanah Merah Ikmal Hisham Abdul Aziz sekali lagi menafikan dakwaan menghisap rokok elektronik atau vape dalam Dewan Rakyat selepas gambar dia meletakkan objek berbentuk silinder pada mulutnya tular di media sosial sebelum ini. Ikmal Hisham berkata demikian selepas menyerah surat penjelasan kepada Setiausaha Dewan Rakyat mengenai perkara itu hari ini. Kata beliau, saya menafikan sekeras-kerasnya saya menghisap vape kerana saya bukan perokok. Hisap vape dan apa yang saya pegang itu hanyalah sebatang pen, bukan dihisap. Pen itu diletakkan di bibir saya secara spontan, katanya lagi. Sebab itu, saya minta kepada Speaker Dewan Rakyat untuk kemukakan rakaman kamera litar tertutup CCTV yang mana dengan CCTV ini akan membersihkan nama baik saya, dan jika terbukti saya menghisap vape, saya mohon pada Speaker tindakan tegas dikenakan terhadap saya, katanya dalam satu kenyataan. Surat penjelasan itu diterima Setiausaha Dewan Rakyat Nizam Maidin Beca Maidin Ikmal di Parlimen. Mengulas lanjut dakwaan itu, Ikmal Hisham turut berharap tindakan tegas diambil mengikut peraturan Dewan Rakyat terhadap juru gambar Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang telah memfitnahnya sekiranya terbukti dia tidak bersalah. Kata Ikmal Hisham, tindakan juru gambar terbabit jelas mencemari kemuliaan Dewan Rakyat. Jika tuduhan juru gambar Perdana Menteri terhadap saya tidak benar, saya minta Speaker mengambil tindakan kepada juru foto di bawah peraturan mesyuarat 93, katanya. Selain itu, dia turut mengesahkan tindakan saman terhadap juru gambar berkenan telah bermula dan notis saman akan diserahkan Jumaat ini. Dalam saman saya kepada juru gambar itu, saya meminta dia menurunkan posting yang dibuat di Twitter. Jelas dia telah membuat tuduhan jahat terhadap saya melalui postingnya itu. Bagi saya itu satu jenayah, sebab tanpa usul periksa dia terus tuduh orang hisap vape. Vape ini ada asap, tapi yang ini tak ada asap, kata beliau lagi. Sebenarnya, menurut netizen, ada banyak jenis vape yang ada dalam pasaran sekarang. Ada juga vape yang menghasilkan banyak asap, ada juga vape yang menghasilkan sangat sedikit asap, dan ada juga vape yang seakan-akan tiada asap, kata mereka lagi. Namun, saya pun bukan penghisap vape, jadi saya pun tak tahu apa kebenaran yang dikatakan netizen tersebut. Jika kita dapat rakaman CCTV, salinan gambar yang diambil, kita dapat membuktikan saya tidak menghisap vape, kata beliau. Tambah Ikmal Hisham, gambarnya itu mendapat tanda suka lebih 1 juta pengguna media sosial, selain turut menerima komen negatif yang pastinya meninggalkan kesan tidak baik terhadap maruah dan nama baiknya. Pada 21 September lalu, Ikmal Hisham didakwa menghisap vape di Dewan Rakyat selepas gambarnya memegang objek berbentuk silinder pada mulutnya tular di media sosial. Bagaimanapun, Ikmal menafikan dakwaan itu dan menegaskan objek yang dimaksudkan adalah sebatang pen kerana dia tidak merokok maupun hisap vape. Laporan polis turut dibuat oleh pegawai khasnya Muhammad Faisal Ismail DIP di Dangwangi, Kuala Lumpur sehari kemudian. Pada 23 September lalu, Ketua Polis Kuala Lumpur Alauddin Abdul Majid mengesahkan tiada unsur jenayah ditemukan dalam laporan yang dibuat terhadap juru gambar berkenan oleh seorang pembantu Ikmal Hisham. Menurut Alauddin,
Tiada siasatan dibuka berdasarkan laporan polis yang dikaitkan dengan gambar tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, dalam tular tentang rombakan kabinet Anwar Ibrahim, akhirnya badan sendiri atau pribadi sendiri, orang itu sendiri yang tampil memberikan jawapan, yaitu Perdana Menteri kita yang disayangi Malaysia, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau akhirnya tampil memberi jawapan berkaitan dengan dakwaan dan spekulasi kononnya akan berlaku rombakan kabinet tidak lama lagi, dan ada satu pula portal menyiarkan kononnya kemarin Anwar Ibrahim bakal mengumumkan kabinet tersebut. Tetapi akhirnya ini jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan kabinet yang akan dirombak dengan spekulasi itu. Anwar Ibrahim menjawab, rombak kabinet? Dia jawab, saya fikir dulu. Itu jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berikutan spekulasi yang mengatakan akan ada rombakan besar-besaran kabinet Anwar Ibrahim. Perdana Menteri itu hari ini mendedahkan bahawa dia akan mempertimbangkan perkara itu. Saya fikir dulu, kata Anwar Ibrahim kepada pemberita secara ringkas lepas menghadiri majlis penutupan sidang kemuncak ICT Huawei Malaysia di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MITEC di Kuala Lumpur hari ini. Dia sebelum itu diminta media mengulas kabar angin berkenaan. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan Anwar Ibrahim dikatakan sedang merancana rombakan kabinet besar. Hari ini, sumber di Jabatan Perdana Menteri berkata bahawa kemungkinan rombakan kabinet akan menyaksikan pemimpin dari peringkat negeri dinaikkan ke jawatan persekutuan. Sumber itu mendakwa rombakan itu hanya akan dilakukan selepas berakhirnya pilihan raya kecil pelanggai pada 7 Oktober dan sekurang-kurangnya seorang menteri besar dijangka dinaikkan pangkat kepada kerajaan persekutuan. Sebelum itu, sebuah portal berita melaporkan spekulasi mengenai rombakan kabinet bagi menggantikan menteri yang berprestasi rendah. Laporan itu juga mendakwa rombakan itu akan melibatkan ketua setiausaha dan ketua pengarah di beberapa kementerian. Semalam, 4 ketua setiausaha telah ditukarkan untuk menerajui jawatan baru dan seorang yang baru dilantik. Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali dalam satu kenyataan berkata, ketua setiausaha yang terlibat dalam penggiliran tugas ialah Zaini Ujang daripada Kementerian Sumber Manusia kepada Kementerian Kesihatan, Isham Ishak daripada Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri kepada Kementerian Pertahanan, Azman Muhammad Yusuf daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup kepada Kementerian Perpaduan, dan Norida Abdul Rahim daripada Kementerian Perpaduan menjadi Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Perindustrian Hariril Yahril Yaakob dilantik sebagai Ketua Setiausaha baru bagi kementerian itu bagi menggantikan Isham. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat saya, amatlah sesuai kalau Anwar Ibrahim membuat rombakan bagi menggantikan menteri-menteri yang berprestasi rendah. Kerana kita tahu keperluan pada waktu ini untuk Malaysia menjadi sebuah negara yang kuat, perlulah mempunyai jentera kabinet yang paling ampuh dan paling padu. Mana-mana menteri yang berprestasi rendah atau dengan kata lain tak kelihatan pun bekerja, lebih baiklah ditukar dengan orang yang lebih layak lagi. Tak perlu takut, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya tak perlu takut untuk melakukan rencana dan rombakan tersebut kalau benar ada menteri yang berprestasi rendah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.